Dikongsikan cabaran yang terpaksa dialami oleh pihak kerajaan untuk memastikan agar bekalan vaksin sentiasa mencukupi. Jaminannya sudah ada. Anda cuma perlukan tanggungjawab anda sekiranya mendapat janji temu menerusi aplikasi MySejahtera. Hadirkan diri anda ke PPV yang telah pun dinyatakan. Okey, masih lagi sebenarnya kita ingin bercakap berkenaan dengan COVID-19 ini. Cuma sekarang ini kita berikan penumpuan sedikit ke arah teknikaliti, terutamanya di fasiliti-fasiliti kesihatan. Hari ini kita ingin bercakap berkenaan bagaimana aspek pengudaraan terutamanya di fasiliti kesihatan, sebab kita dapat lihat sekarang ini bagaimana sesaknya fasiliti kesihatan dipenuhi dengan pesakit-pesakit COVID-19 dan virus juga dalam erti kata lain akan meningkat di kawasan-kawasan tersebut, dan kawasan itu adalah satu kawasan yang tertutup. Jadi kita tahu bagaimana sebenarnya kawasan yang tertutup ini boleh meningkatkan lagi kadar keberjangkitan virus COVID-19. Jadi hari ini tiga tetamu di studio kami bawakan untuk bercakap berkenaan dengan topik ini. Selamat datang diucapkan kepada Engineer Dr. Khairul Azmi Kamaluddin selaku Timbalan Pengarah Kanan Perkhidmatan Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan KKM Putrajaya. Juga di tengah ini kami bawakan iaitu Engineer Teknologis Muhammad Hisam Saad selaku Ketua Penolong Pengarah Jurutera Mekanikal KKM Putrajaya. Juga di ujung sana kami bawakan Teknologis Nur Muhammad Razif Noraini selaku Pakar Teknikal 3 Jabatan Rundingan Penyelidikan dan Pembangunan NIOSH. Okey, apa khabar semuanya? Selamat pagi. Alhamdulillah, sihat. Okey, saya bersama dengan engineer pagi ini. Sekarang ini saya bersama dengan pakar psikologi dan sebagainya. Jadi hari ini kita sikit teknikal lah. Kita nak bercakap berkenaan dengan sistem pengudaraan di fasiliti kesihatan. Mungkin ramai tidak mengetahui. Kita seringkali bercakap berkenaan PPE dan sebagainya, penyimpanan vaksin dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit pengenalan terlebih dahulu daripada Dr. Khairul sendiri berkenaan dengan sistem pengudaraan di fasiliti kesihatan sekarang ini di Malaysia. Ya, terima kasih Puan. Jadi kita sebagai kejuruteraan di Kementerian Kesihatan, isu ventilasi ini can be very technical. Tapi kita perlu memberi kefahaman kepada semua yang kita melaksanakan banyak perkara di belakang tabir untuk memastikan our frontliners ni bekerja dalam keadaan yang selesa, selamat dan sebagainya. Jadi kita punya sistem udaraan ataupun ventilasi di hospital mesti tip top lah, yang paling baik. Kita pastikan tu untuk sepanjang COVID ni dan sebelum juga. Sistem pengudaraan tu kalau boleh Dr. kongsikan dengan terperinci, adakah ianya tertumpu untuk petugas Barisan Harapan saja ataupun adakah mungkin sedikit perbezaan untuk ward ICU, ward biasa untuk pesakit COVID dan sebagainya? Ya, perlu saya untuk menjawab soalan tu, saya perlu jelaskan secara ringkas tiga perkara penting di dalam kita mengawal risiko jangkitan. Pertamanya di dalam kawalan infeksi, the first and the most important thing ialah pemakaian PPE, personal protective equipment yang lengkap, terutamanya untuk setting bagi rawatan pesakit. Jadi pemakaian mask, pemakaian shield, glove, full gown, itu adalah yang paling penting. Keduanya, untuk kita mengawal jangkitan ini, kita perlu mengasingkan secara fizikal ataupun secara pentadbiran pesakit-pesakit yang COVID ni ataupun suspected COVID kepada physically asingkan di zon merah contohnya. Jadi hospital kita ada zon hijau, kuning dan merah. Jadi mereka ni diletakkan supaya physically they are separated from the rest of the petugas. Dan ketiganya iaitu menjawab soalan Puan tadi adalah dari segi sistem ventilasi pengudaraan. Jadi kita memang sebelum penularan COVID pun kita memang pastikan sistem ventilasi di hospital tu sesuai dengan keadaan rawatan pesakit. Sebagai contohnya, kalau zon merah tu di mana pesakit COVID ditempatkan, kita pastikan penyelenggaraan pengudaraan ataupun the air change, ventilation dia punya pertukaran udara dia memenuhi standard-standard yang ada. Dan kita pastikan contohnya dalam ruang-ruang merah, ward-ward dan bilik-bilik itu diadakan bilik yang bertekanan negatif supaya the virus load
yang boleh menjadi droplet nuklei halus dan ringan dan dia boleh berterbangan terampai di udara tu dikeluarkan secepat mungkin supaya tidak ada risiko daripada jangkitan dari udaraan. Ini teorinya lah Yeah. This memang real lah memang kita buat. Apa gambaran kepada anda bagaimana sistem pengudaraannya dari segi teknikalitinya mungkin Tuan Ihsan boleh kongsikan. Pasti ada standard yang ditentukan di pihak antarabangsa untuk memastikan agar sistem pengudaraan di fasiliti kesihatan kita juga menepati standard tersebut. Jadi mungkin Tuan Ihsan boleh kongsikan. Okey, terima kasih Puan Syuhaida. Sebelum saya terus menjawab kepada soalan Puan tadi, mungkin saya boleh jelaskan sedikitlah macam mana kaitnya kita punya virus COVID-19 ni dalam kita punya ruang lah, melibatkan kita punya ventilation peralihan udara. Pada awalnya dulu kita sedia maklum bahawa COVID-19 ni dia punya penyebaran adalah secara droplets dan juga konteks lah. Jadi kebelakangan ini kita merujuk kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh WHO. Dia telah menekankan kepada kita kepada usaha kepada airborne lah. So macam mana COVID ini boleh berlaku dalam airborne sebab virus COVID ni dia daripada fasa droplets tadi dia boleh berubah kepada fasa fasa dipanggil aerosol. So bila aerosol ni dia punya partikel lebih kecil dan dia lebih ringan lah. So sebab tu dia boleh terapai ke dalam udara. So bila terapai dalam udara, bila kita berada dalam confined enclosed area, kawasan yang bertutup, dan kawasan yang kita ada tu mungkin dalam kawasan berhawa dingin yang kita semula dia ada recirculating air, so itu menyebabkan chances untuk berlakunya penyebaran COVID-19 di kawasan tersebut tinggi sebab kita punya kepadatan virus tu di kawasan tersebut telah tinggi. Viral load. So dalam usaha untuk kita mengurangkan untuk kita kontrol penyebaran COVID-19, kita merujuk kepada garis panduan yang standard, yang international standard macam WHO, ASHRAE, CIPC dan lain-lain rujukan lah yang kita refer. Dan kalau mungkin Cik Razi boleh kongsikan bila kita cerita berkenaan dengan fasiliti kesihatan ini dan sebagainya, bagaimana tak keselamatan fasiliti tersebut diguna pakai sekarang, sebab kita tahu COVID ini baru datang 2 tahun. Jadi mungkin fasiliti kesihatan kita belum bersedia lagi untuk menampung keperluan sebanyak ini pada masa sekarang ini, dan kalau kita dapat lihat ward ICU juga sudah sangat kritikal. Jadi pastinya keperluan daripada sudut pengudaraan tu perlu lebih diberikan perhatian khusus, dan ditambah pula kalau kita dapat lihat ada Hospital Medan sekarang ini juga memerlukan sistem pengudaraan yang baik. Kalau kita dapat lihat ini bukan berada di satu bangunan yang telah pun dibina secara khusus untuk menerima pesakit dan sebagainya. Jadi kalau boleh kongsikan sikit bagaimana persediaan dari sudut itu. Terima kasih Puan Syuhaida. So suka untuk saya merujuk kepada perundangan yang ada di Malaysia di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Di bawah Seksyen 15, 17 dan 18 menyatakan tanggungjawab majikan dan juga pekerja untuk menjaga, ada juga berkenaan dengan penghuni bangunan. So saya rasa amat jelas di peringkat KKM sekarang menyediakan fasiliti yang saya rasa Malaysia sangat tahu. Okey, rakyat Malaysia sangat tahu kita mempunyai fasiliti yang terbaik di dunia. So bila mana pandemik ni berlaku di Malaysia, dia satu yang baik untuk sistem fasiliti kesihatan ini, yang mana kita menguji sama ada kita bersedia atau tidak. Menjawab persoalan puan tadi, sama ada kita bersedia atau tidak, macam tadi pihak KKM menyatakan kita ada standard-standard yang tertentu. So apakah yang menjadi kekangan di Malaysia adalah kita ada pelbagai reka bentuk hospital, sama ada di pedalaman, di bandar dan sebagainya. So juruterus yang sedia ada sekarang ini yang berada di hospital dan juga di peringkat HQ Putrajaya, dia terpaksa meluangkan sedikit masa dia untuk menyesuaikan keadaan. Standard ni kita tak boleh nak pakai mungkin daripada WHO dan sebagainya, nak pakai secara terus sebab dia mungkin tidak sesuai dengan keadaan semasa. So juruterus ini akan mengadaptasi standard ni. So dari segi keselamatan dan kesihatan di Malaysia, hospital sedia ada. Saya yakin fasiliti yang sedia ada cuba buat yang terbaik untuk menjaga keselamatan. Yang pertama adalah frontliner kita, doktor, nurse dan petugas kesihatan. Yang kedua paling penting adalah orang yang datang untuk mendapatkan perkhidmatan di hospital dan sebagainya. Itu kalau boleh saya tambah Puan. Jadi semenjak penularan COVID-19 ni kita di bahagian kejuruteraan bersama-sama dengan lembaga lain kesihatan telah bersama-sama dengan jurutera kita di lapangan, di hospital, di Jabatan Kesihatan Negeri, di Pejabat Kesihatan Daerah, telah bersama-sama untuk memastikan pelaksanaan
usaha untuk memastikan kita punya sistem ventilasi di hospital ni diselenggara, beroperasi dengan baik, selamat. Tujuan dia supaya kita punya frontliner ni dapat melaksanakan tugas dia dengan baik dan penjagaan kesihatan yang dengan baik. Jadi selain daripada itu, kita juga memberikan khidmat nasihat teknikal kepada lain-lain organisasi seperti PKRC di MIPS, seperti pusat-pusat kuarantin. Kita bagi khidmat nasihat teknikal because kita ada berbagai bidang kejuruteraan. Kita ada mechanical, electrical, biomedical untuk peralatan, jurutera kesihatan umum. Kita ada pelbagai yang saya tak mention sini lagi. Civil, okey. Jadi mereka ni akan memberikan nasihat-nasihat teknikal. So kita mempunyai pengalaman yang dalam mengenai isu bukan saja isu ventilasi, isu-isu lain seperti kita sediakan bas ambulans. Yang kita sediakan gas perubatan untuk merawat pesakit-pesakit yang dibawa daripada MIPS ke Hospital Sungai Buloh. Dan kita letak gas perubatan untuk kategori 3, 4 dan sebagainya. Kita buat sediakan fasiliti tambahan untuk ICU, Intensive Care Unit, yang bertekanan negatif. Jadi kita ada di beberapa hospital, tambah lagi ward-ward ini sebab tak cukup sekarang kan. Pada masa yang sama kita buat juga field hybrid ICU. Hybrid ICU. Dan pengebosuaian ward-ward yang sepatutnya bukannya untuk COVID, tapi kita ubah suai, keadaan dia tambah gas perubatan. Kita pastikan gas perubatan ini mencukupi untuk pesakit, untuk hospital, dan itu kita buat semenjak even sebelum penularan ini berlaku. Jadi ini amat penting untuk keselamatan dan keselesaan petugas dan juga pesakit kita. Persediaannya perlu dilaksanakan sebelum perkara itu berlaku. Persediaannya perlu direncanakan, dan kita akan berbincang dengan lebih lanjut sebenarnya bagaimana sebenarnya halangan dan juga cabaran yang perlu dilalui oleh mereka ini untuk memastikan agar sistem pengudaraan di fasiliti kesihatan kita sentiasa terjamin. Tapi sebelum itu kami nak bawa anda ke Continuous terlebih dahulu. Ini merupakan berita radio visual yang kami bawakan untuk berkongsi pada anda berkenaan berita terkini. Jadi kita terus saja bersama dengan rakan penyampai di Continuous. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Saya sekarang ini berada di Dewan Seri Putatan, salah satu pusat pemberian vaksin COVID-19 untuk daerah Putatan ini, dan difahamkan di Sabah sebanyak 141 PPV dibuka bagi memudahkan orang ramai. Jadi untuk mengetahui cerita berhubung dengan pemberian vaksin di Dewan Seri Putatan ini, kita bersama yang berbahagia pegawai daerah Putatan, iaitu Tuan Zainuddin. Jadi Tuan berhubung dengan PPV di Putatan ini. Terima kasih. Untuk makluman, di Putatan ini hanya satu-satunya Dewan Seri Putatan ini sebagai PPV di daerah Putatan. Dia telah mula beroperasi sejak 24 Mei 2021 yang lalu, dan sekarang ini beroperasi dari mulai jam 8 hingga jam 5 petang. Kemudian dia beroperasi 7 hari seminggu lah. Di peringkat awal kita telah menerima orang ramai datang untuk mendapatkan vaksin ini. Dari hari ke sehari semakin meningkatlah, sehingga kita hingga mendapat kunjungan sehingga 600 sehari daripada masyarakat di daerah Putatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Dan saya mengucapkan tahniah kepada pengunjung-pengunjung ataupun warga Putatan ini yang telah mendaftar untuk mendapatkan COVID-19 ini atas kesedaran untuk menghentikan penularan COVID-19 ini. Jadi kerana meningkatnya kesedaran rakyat di Putatan ini, kami di Jongkuasa CTF di daerah Putatan ingin memohon dan sudah pun memohon untuk menaikkan taraf daripada kelas 2 kepada kelas 6 ketika ini. Kalau kelas 2 itu kita hanya mendapat memberi suntikan sebanyak 600 sehari, dan kita akan tingkatkan kepada 1000 hingga 1200 sehari pada masa akan datang.
Dan saya memohon kepada warga di Putatan ini untuk terus mendaftar melalui MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Untuk makluman, di daerah Putatan ini kita telah mendapat pendaftaran sehingga 73% hingga ke hari kemarin lah 25 bulan Jun 2021. Dan kami merasakan bahawa angka ini akan terus meningkat. Jadi maksud dia di PPB ataupun sekitar daerah Putatan sendiri, Tuan Dio, sambutan itu begitu baik sekali. Jadi jangkaan keseluruhan untuk penduduk di Putatan ini berapa ramai yang akan divaksin nanti? Kalau kita mengikut rekod penduduk yang layak untuk mendapatkan vaksin di daerah Putatan ini sebanyak 44.300 orang yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi sekarang ini sudah mencecah yang telah mendaftar sebanyak 73% daripada jumlah tersebut, yang melingkungi yang hampir-hampir 32.000 daripada jumlah tersebut. Jadi ini menunjukkan daerah Putatan ini, orang-orang di daerah Putatan ini begitu mempunyai kesedaran untuk menghapuskan penularan COVID-19 ini. Dan Tuan Dio, selaku Ketua Jawatan Kuasa Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 untuk daerah Putatan ini, ada saranan ke, ada nasihat kepada penduduk di sini? Ya, saya ingin menyarankan ataupun mengajak seluruh warga di daerah Putatan ini yang masih belum mendaftar lagi untuk sama-sama mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini, supaya kita dapat hidup kembali kepada normal yang asal lah, hidup sejahtera seperti biasa. Mudah-mudahan dengan kesedaran kita untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ini, kita akan pulih seperti biasa dari segi budaya hidup kita dan juga ekonomi dan juga sosial kita, insyaAllah. Terima kasih, Tuan Dio. Itu dia Pegawai Daerah Putatan Encik Zainuddin Haji Awang yang telah menjelaskan berhubung dengan pusat pemberian vaksin di sekitar daerah Putatan ini. Walaupun hanya satu, tapi sambutan daripada penduduk di daerah Putatan begitu baik sekali, dan kita mengharapkan agar sambutan seumpama ini di seluruh negeri, khususnya negeri Sabah ini, akan berterusan. Sekian cerita pagi Sabah, Abdul Kahar Haji Omar, RTM.